Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Islam, guru sangat dipentingkan dan sangat diutamakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru sangat pertama, sangat penting dan utama. Allahumma salli ala sayyidina. Dia pertama dan utama. Dia ialah suatu kepentingan kepada kita yang nak kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka guru ialah pintu pertama. Dia ialah pintu. Sebab itu kata ulama, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak ada murabbi, iaitu pendidik, ma araftu rabbi, aku tak kenal Tuhanku. Maknanya, kalau nak kenal Tuhan, dia mesti ada yang mendidik kita, yang mentarbiah kita. Bukan sekat bagi ilmu nak. Murabbi ni diberi didikan. Sebab kalau bagi ilmu semata, tak mendidik, tak jadi orang. Dia macam ni. Contoh. Tanam pokok. Tanam pokok tu bagi ilmu. Tapi merawat pokok tu ialah mendidik. Dia kena buh baja, dia kena tengok musuh dia, kena bunuh musuh pokok. Itu banyak panggil mendidik. Orang tanam padi. Kami orang Kedah. Daripada kecil kami tengok padi di Kedah sangat cantik. Kalau tuan-tuan lalu di highway, lepas daripada gurun, kita akan tengok selaut sejauh mata mandang sawah padi. Cantik. Kalau kita pergi dekat pun cantik, tengok daripada jauh pun cantik. Sebabnya orang buat bendang ni, mereka bukan sakat tanam padi, tapi mereka tengok macam mana pembesaran pokok padi. Air cukup tak cukup, baja macam mana, musuh dia dapat macam mana. Orang pergi bendang ni macam orang pergi pejabat, hari-hari pergi pejabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah orang pergi bendang, hari-hari pergi bendang. Pagi ni dah pergi bendang lah. Balik tak balik, selesai kerja di bendang baru balik. Kadang-kadang balik petang pergi pula. Makna, kepala otak orang buat bendang ni ialah padi dia. Macam mana padi dia? Begitulah pendidik. Orang yang nak didik orang ni dalam kepala otak mesti macam mana dia nak didik murid. Jadi seperti mana yang dia nak. Macam orang pejabat, dalam kepala otak dia ialah kerja dia pejabat. Begitulah orang buat bendang, dalam otak dia, bendang dia. Begitulah pendidik. Pendidik ni dia mesti dalam hati dia, dalam minda ni adalah anak murid dia. Sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah sebut, laulal munajatu fil ashar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laulal ikhwan wal munajatu fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, kalau tak kerana para ikhwan dan tak kerana bermunajat pada waktu sahur, tidak aku sudi hidup di atas muka dunia. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, siapa ikhwan tu? Ikhwan tu ialah gelaran Imam Syafi'i kepada para muridnya. Jadi kalaulah Nabi SAW menggelarkan para muridnya dengan sahabat, maka Imam Syafi'i menggelarkan muridnya dengan ikhwan. Saudara-saudaraku. Kata dia, kalau tak kerana anak muridku dan kalau tak kerana munajat ketika sahur, aku tak suka duduk di muka dunia. Aku nak mengajar, aku nak duduk dengan Tuhan. Itu ya Imam Syafi'i. Jadi subhanallah, jadi murabbi ni iaitu orang yang mengasuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana doa yang kita doa. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabba yani saghira. Rabba. Wahai Tuhanku, tolong ampun dosaku, dosa kedua ibu ayahku, dan tolong kesian pada mereka seperti mana mereka telah pun mengasuhku. Mengasuh tu ambil tang.
Mak ni, bila kita kecil, dia belek kita. Bila dia bagi tidur, dia tepuk. Sambil dia berzikir, la ilaha illallah. Jadi kita pun tidur. Dia belek kita. Dia tengok tinggal kita, dia tengok semua. Dia nak pastikan anak dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak dia baik di mata dia. Dia pegang-pegang demam. Dia risau dah. Demam pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah orang yang tengok pokok. Begitulah orang yang tengok perilaku murid. Bila murid dia panggil lain sikit, dia kata, pasal apa pula masalah ni? Ada apa ni? Kita mana? Dulu ni lembut, awak jadi keras sikit ni. Guru ni dia alert, dia perhati perkembangan murid. Dalam kelas dia mengajar masalah Sayyidina Muhammad, sekalipun kadang-kadang murid merasa cikgu tak tengok, ustaz tak tengok, guru tak tengok, tapi dia tengok. Sempat dia tengok. Murid tu galik sikit, dia kata, "Hai, bagi perhatian ni." Dia tahu. Dalam ramai 40 orang dalam kelas tu, dia tahu semua. Ada yang tengok ustaz, tapi dia tahu kata tengok aja ustaz, tapi otak tak pi kat ustaz, otak duduk di rumah. Cikgu tahu. Cara-cara pelajar mengaji, dia otak dia tak tumpu yang ustaz mengajar. Dia tak tumpu yang guru mengajar. Guru tahu. Pasal dia ni, sebab murabbi ni, dia ialah pakar dalam bidang mendidik. Sebab tu orang kata, masalah Sayyidina Muhammad, sekilas ikan di air, dah tahu jantan betina. Sebab pakar. Tengok ni, dia tahu, ni fikir, duk mengaji ni. Walaupun dia tengok ustaz. Tapi orang tengok ustaz, hak tengok bagi perhatian, dengan tengok otak pilih, tak sama. Masalah Sayyidina Muhammad, tak sama. Dia macam ni juga, contoh kita kata. Orang majak Quran. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maulana Faruq di Kuala Lumpur. Maulana Faruq ni ialah orang pengasas pada sistem hafalan Quran di Malaysia ni. Cara prasabak manzil tu. Dia mengajar Quran, pelajar 40 orang ataupun 20 orang, dia mengajak 2 orang, anak dia seorang, bantu dia seorang. Bila pelajar mai nak tasmi' Quran, 4 orang sekali, semua dia dengar. Dan dia tahu, dia tangkap tu salah. Ni baca salah. Kita ni kalau main 4 orang, dengar seorang ya. Hal lain tu dia psikologi ya. Kita pun tak tahu. Bila ustazah panggil main, 4 orang hafal semua, hafal hadis. Salah. Kita pun puluhlah menghafal. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita bagi tumpuan, kalau kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak pakar, jadi kita hadis pun kita tak hafal, hadis yang anak-anak murid menghafal, jadi kita akan tumpu seorang ya. Kalau tumpu hak ni, tinggal hak ni. Tumpu hak ni, tinggal hak ni. Kalau tumpu hak ni, tinggal hak ni. Tapi kalau dia hadis tu dalam kepala dia pakar, jadi baca dalam kepala semua, dia tahu salah. Hak ni dia tahu salah. Kali ni dia tahu salah. Hak ni dia panggil pakar. Kalau kita didik diri kita sendiri pun kita tahu. Orang didik diri sendiri ni ialah orang yang bermujahadah menentang nafsu dia. Ini istilah kepada orang yang mendidik diri dia sendiri. Dia tahu di mana kesalahan dia.